Ini sihat belaka. Sihat Ustaz. Kami sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan sentiasa sihat Ustaz supaya dapat belajar habis dengan Ustaz. Ya, begitu juga dengan saya sebagai guru. Lepas sembahyang saya sentiasa doakan mudah-mudahan semua para pelajar saya sihat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar sampailah khatam. Tuan-puan ni kalau Ustaz tanya, pernah belajar tak Quran sebelum ni? Kalau Ustaz tanya, pernah belajar ke tidak? Jawab. Jawablah pernah. Dulu masa kecil-kecil tuan-puan, mana tidaknya. Pernah kita belajar. Tapi zaman dulu dengan zaman sekarang ni, berbeza cara belajar, betul tak? Dulu tak ada buku, tak adalah whiteboard ni, tak ada. Dulu pakai papan hitam, papan kapur tu kan. Dululah kalau ada pakai yang tu. Masa saya belajar, saya tak pakai yang tu. Saya sekadar dengar ustaz tu bercakap, kita pun dengar, fahamkan, hafal apa yang ustaz tu khabar pada saya. Jadi tuan-puan, bukannya kita semua tak pernah belajar tapi belajar zaman dulu tak pernah habis. Tuan-puan, kadang-kadang kita ni pindah randah. Ikut mak ayah, ikut adik-beradik, ikut suami isteri dan sebagainya. Jadi belajar kita tak pernah habis. Betul tak? Dulu tak pernah tamat kita belajar. Hari ini baru Allah buka peluang pada kita untuk belajar sampai khatam kepada hukum tajwid. Dan hukum tajwid dengan ustaz, berapa belah bab kena habis? Kena belajar dengan saya ni berapa belah bab? Cuba jawab. 2 bab? Apa pula 2 bab ni? 18 bab. Sampai tak teringat banyaknya ustaz, 18 bab. Mampu ke kami nak habis 18 bab? InsyaAllah. Puan-puan tahu tak? Setakat hari ini, tuan-tuan sudah mengamatkan pengajian dengan ustaz, sudah habis 6 bab. Berapa bab? 5 bab di bawah tajuk tahap 1. Yang sekarang ni tajuk tahap berapa? Baru berapa bab belajar dengan ustaz? 1. Jadi 5 campur 1, 6 bab sudah habis belajar dengan ustaz. Bakinya, lagi 12 bab belum habis belajar lagi. Tapi tuan-tuan kena sabarlah belajar ni. Dia tak boleh on the spot. Habis tiba-tiba macam tu, tak boleh. Belajar Quran ni kena ambil tempoh masa yang lama. Dan tuan-puan, kita kena ikut jejak Nabi SAW. Rasulullah SAW belajar Quran sekejap ke lama? Lama berapa tahun? 22 tahun ataupun 23 tahun ya Nabi Rasulullah terima wahyu. Sepanjang itulah baginda belajar. Kita ni barulah masuk tahun kedua. Tuan-puan, malulah kita dengan Nabi SAW. Rasulullah meletakkan masa yang lama untuk belajar Quran. Kita baru 2 tahun, nak masuk 3 tahun lah ni. Jadi tuan-puan, jauh lagi beza kita dengan Nabi SAW. Jadi saya nasihatkan pada tuan-puan, jangan mengeluh dan kena banyak bersabarlah untuk belajar Quran. Dan sekiranya kita tak faham tentang satu-satu hukum, tuan-tuan kena rajin bertanyalah dengan ustaz ya. Ustaz tak ganggu ke ustaz bertanya dengan ustaz? Tak ganggu kalau kena masanya. Tapi kalau saya tengah bertugas, tengah baca Yasin, tiba-tiba tuan tanya tentang soalan tajwid, mana saya boleh jawab? Saya tengah bertugas, saya tengah jadi imam dan sebagainya. Jadi tuan-puan boleh bertanya dengan ustaz bila-bila masa yang sesuai. Dan tuan-puan kalau boleh nak bertanya tu, perkenalkanlah diri. Jangan tiba-tiba bertanya kat ustaz, siapa ni? Entah orang luar ke, orang dalam ke, jemaah saya ke, bukan ke, wallahu a'lam. Jadi tuan-puan, sebab yang bertanya dengan saya ni macam-macam. Dan satu lagi saya nak ingatkan, tolonglah bertanya bab-bab mengaji Quran aja. Jangan bab-bab lain tuan-puan. Allahu akbar. Bapak tahu tak baru-baru ni ada pelajar minta nasihat, ustaz, saya nak minta kaunseling dengan ustaz berkenaan rumah tangga. Dah pula jadi rumah tangga. Saya kata dalam hati saya, bila pula saya jadi kaunselor pula tuan-tuan. Allahu akbar. Memang saya guru Al-Quran, tetapi bidang saya lebih kepada Quran. Kalau kadang 1-2 pandangan tu bolehlah saya bagi nasihat. Tapi kalau mendalam tentang rumah tangga, bergaduh suami isteri dan sebagainya, tuan-tuan, saya tak tahu nak jawab macam mana. Ataupun saya bukan mahir dalam bab itu. Jadi kalau tuan nak tanya dalam bab rumah tangga ni, tanyalah orang yang sesuai. Contohnya Tok Imam, ya, ataupun Tok Kadi. Imam biasanya Kadi. Biasanya ketua imam dia adalah Kadi. Ataupun pendaftar nikah. Puan-puan boleh tanya dengan dia, rujuk pada dia. Ataupun mana-mana jabatan agama yang berhampiran dengan kita. Allahu akbar. Macam-macam pengalaman saya. Jadi tuan-puan, itulah kisahnya. Baik tuan-puan, marilah masuk kepada hukum tajwid kita. Nampaknya kita baru saja menamatkan pengajian kita pada hukum mat. Dan secara basicnya, bila tuan nak dengarlah sesiapa menyebut mat tu faham tak apa maknanya? Apa dia? Bacaan panjang. Panjang itu merujuk kepada apa je? Harakat. Harakat tu apa? Kiraan. Berapa nak kira? 2, 4. Kenapa tiba-tiba 6 pula? 5 je mana? 2, 4, 5 atau 6 harakat bergantung. Sambung ayat ustaz. Bergantung
kepada hukumatnya. Biasa bab-bab menyambung ni pandai tuan-tuan. Hari ni tak reti sambung pula. Bukan tak reti, Ustaz tak ingat apa ayat Ustaz. Okey, tak mengapa lah tuan-tuan. Maknanya di sini, tuan-tuan kena faham tau. Basic apa, walaupun kita dah habis belajar ni, tuan-tuan puan-puan kena faham sungguh-sungguh. Bila sebut hukumat, maka dia mengambil kira bacaan panjang dalam Quran kita. Berapa panjang yang dibenarkan tadi? Apa tiba-tiba 6 pula? 2, 4, 5 atau 6 harakat bergantung hukumatnya. Dan cerita tentang hukumat ni sikit ke banyak? Berapa hukumat yang ada dalam Quran? 14, no discount. No discount tu maksudnya tak boleh dikurangkan. Ustaz saya pening belajar banyak-banyak ni, saya nak belajar 4 je Ustaz, boleh ke? 10 saya tak nak belajar. Tak boleh. Pergi tanya mana-mana ustaz lain. Tak boleh tuan-tuan. Saya dah tanya dengan ustaz-ustaz saya yang lain dulu. Tak boleh. Kamu kena belajar habis. Baru kamu boleh baca satu Quran. Tapi kalau kamu hanya belajar mak asli aja, mak-mak lain kamu tak faham, nanti bacaan kamu akan bintang pukang, akan rosak dari segi hukum tajwid hukum matnya. Dan tuan-tuan tahu tak? Bila salah hukum mat, maka dia termasuk dalam kesalahan besar ke kesalahan kecil? Jawab. Kesalahan besar ke kecil je? Kalau kita salah hukum mat ni, saja nak tanya muka limah ni dulu. Besar ke kecil je? Oh, kesalahan kecil. Oh, besar pula. Sana kecil, sana besar. Mana satu nak terima ni? Dengar molek-molek. Dengar molek-molek. Kata ulama dalam kitab tajwid, kesalahan hukum mat ni terbagi kepada 2. Boleh jadi kesalahan besar je dan boleh jadi kesalahan kecil. Dia ada dua-duanya boleh dikaitkan. Kesalahan besar masa bila kita katakan hukum mat ni? Apabila kita membuang bacaan mat dalam Quran tersebut, membuang hukum mat. Kalau kita membuang hukum mat ataupun menambah hukum mat, maka dia menyebabkan kesalahan yang besar. Tahu tak buang atau tambah? Contohnya, ingat tak Ustaz bagi contoh nama Allah? Allahu Akbar. Cuba sebut. Allahu Akbar. Ni contoh paling senang je. Akbar tadi panjang ke pendek? Maksudnya tak ada hukum mat dia kat situ. Tuan-puan kalau dengar sesiapa baca Allahu Akbar, tuan-puan mungkin anak cucu lah baca gitu, kita mungkin tak baca gitu sebab kita dah belajar. Alhamdulillah. Tuan-puan beza tak bacaan pendek dengan panjang tadi? Beza tak je? Akbar dengan akbar, beza tak? Bezalah. Tuan-puan tahu tak? Tu kesalahan besar tau dalam baca Quran. Ini satu contoh yang paling senang Ustaz bagi contoh. Tak payah ambil contoh yang payah-payah. Paling senang ni, perkataan akbar tadi. Jangan cuba-cuba dipanjangkan. Sebab dekat situ tak ada mat, tiba-tiba kita adakan mat. Maka hukumnya kesalahan yang besar sebab merosakkan makna ayat tadi. Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Haji sebut Allahu Akbar, panjang, Allah gendang besar. Allah tu jadi gendang. Tuan-puan, Allah, kita sudah menjatuhkan martabat Allah Subhanahu Wa Taala. Lari tak maknanya? Lari jauh, menyimpang daripada makna yang sebenar. Elok-elok kita nak puji Allah, Allah Maha Besar, tiba-tiba kita kata Allah itu gendang besar. Nampak? Ya, kadang-kadang kita marah ataupun dalam keadaan tak sedar diri dan sebagainya. Tuan-puan, itu sebabnya ketika marah jagalah perkataan kita. Satu lagi perkataan, tuan-puan, perkataan la ilaha illallah pun kadang-kadang saya dengar, terutamanya kalau dekat TV tu orang suka buat lawak dan sebagainya, maka disebut la ilah. La ilah tahu tak apa makna? La ilah tu tak ada Tuhan. Sepatutnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Semua tahu maknanya. Tapi oleh kerana dia dah jadi tabiat, dah jadi kebiasaan, kita pun sebutlah la ilah. Ataupun Allahu Akbar. Panjang pula akbar tadi. Puan-puan tak boleh dipanjangkan. Kena sebut pendek dengan Allahu Akbar. Jadi nampak tak? Hukumat boleh jadi kesalahan yang besar sekiranya kita menambah ataupun membuang hukumat pada kalimah tersebut. Ustaz, kalau kita menambah hukumat yang lain macam mana Ustaz? Okey, perkataan Allah. Cuba sebut Allahu. Panjang ke pendek? Pendek? Allah. Allah tu panjang ke pendek? Panjang. Berapa pendeknya? Panjang. Berapa harakat? Dah, tapi harakatnya boleh 2 je Ustaz. Tiba-tiba tuan-tuan tak baca gitu. Allahu Akbar. Nampak? Bila baca Allahu Akbar, tadi sudah jadi panjang. Sedangkan tadi pendek. Yang panjang dekat Allah. Betul? Jadi tuan-puan tahu tak maknanya berubah? Kalau Allahu, nama Allah lah. Tuhan kita. Tapi kalau Allahu, tu dipanjangkan, kata ulama maknanya sudah berubah.
Maknanya apa Ustaz? Adakah Allah? Allahu, adakah Allah? Tu maknanya. Ditanya dengan mana-mana ustaz-ustaz ngajar bahasa Arab. Kalau saya salah minta maaf. Tapi itulah yang saya belajar. Tuan-puan, tu kalau dipanjangkan jadi tanda soal. Persoalan. Jadi, adakah Allah Maha Besar? Kita pula bertanya, adakah Allah Maha Besar? Sepatutnya kita kena puji Allah. Allah Maha Besar. Bukan adakah Allah Maha Besar. Jadi kesimpulannya, tadi nak panjang, tadi bila sebut tadi nak panjang pendek. Yang tu pendek. Yang panjangnya Allah. Allahu Akbar. Sebut. Allah tadi berapa harakat? Mat apa? Mat asli. Pandai jawab. Alhamdulillah. Ustaz, bila ramai-ramai ni kami pandai dah jawab. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kepandaian tuan-puan tu sampailah bila-bila. InsyaAllah. Amin. Jadi tuan-puan itu bentuk kesalahan besar je ya. Sekiranya berlaku pada hukum mat. Dan hukum mat juga boleh jadi kesalahan kecil je. Kesalahan kecil ni maksudnya kesalahan yang tak merosakkan makna. Dia tak merubah makna. Tapi tetap dianggap kesalahan. Sekiranya kita menambah atau mengurangkan harakat pada hukum mat. Kan hukum mat ni melibatkan harakat kan? Berapa harakat? 3 pula. 2, 4, 5 atau 6. Tuan-puan, jangan buat ustaz terkejut. Allahu Akbar. Nasib baik saya dah cek dah jantung, tak ada masalah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuan-puan, mana pula 2, 3? Tak ada 3-nya. 2, 4, 5 atau 6 harakat. Jadi tuan-puan, contohnya kalimah waladdallin. Berapa harakat? 6 harakat. Tiba-tiba kita buat 4 harakat je. Maka hukum bacaan kita tadi sah. Tapi hukumnya makruh kata ulama. Pasal apa? Kamu mengurangkan harakat. Ustaz, maknanya berubah tak? Tak berubah. Tak berubah maknanya. Sama je maknanya. Tetapi dari segi hukum tajwidnya, tak sempurna. Tak betul. Sebab apa? Hukum mat lazim kalimi musaqqal waladdallin. Itu bacaannya mesti berapa je? 6 harakat. Tak ada ulama ngajar 4, 5. Tak ada ulama ngajar 2 harakat. Ngajar 6 harakat. Semuanya. Tuan-puan pergi rujuklah mana-mana kitab tajwid. Jadi tuan-puan, tiba-tiba kita mengurangkan harakat. Maka hukumnya makruh. Kesalahan besar ke kecil? Kesalahan besar ke kecil? Pula. Kesalahan kecil. Mana ada kesalahan kat situ tuan-puan? Kesalahan kecil aja. Tadi kan saya sebut tadi. Kesalahan kecil. Yang kesalahan besar dah habis dah ceritanya. Kesalahan kecil sekiranya kita mengurangkan harakat. Ada satu lagi kesalahan kecil dalam hukum mat sekiranya menambah harakat. Elok-elok dua tadi 6 harakat. Ustaz, hari ni saya syok baca Quran dah Ustaz. Saya nak baca 10 harakat. Waladdallin. Panjangnya. Sampai 10 harakat. Maka tuan, kata ulama, bacaan kamu sah. Cuma hukumnya makruh. Sebab kamu melebih-lebihkan harakat pada hukum mat. Itu sebabnya, kita sebagai orang yang belajar hukum mat ni kena faham, kena patuh kepada harakat yang sudah pun ditentukan oleh para ulama pada setiap hukum mat. Jadi tuan-puan, saya nak tulis dekat whiteboard kategori harakat bagi hukum mat. Okey, nota ni tak ada dalam buku. Tuan-puan kena datang kelas ustaz baru dapat nota ni. Baik, kategori harakat. Tajuknya kategori harakat bagi hukum mat. Dan hukum mat yang kita sebutkan ni ada berapa belas? 14 hukum mat ya. Okey. Jadi kategori harakatnya terbagi kepada 4. Yang pertama di sini mat yang hanya dibaca 2 harakat. Ada pula mat yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian ada pula mat yang boleh dibaca 4, 5 harakat. Dan ada pula hukum mat yang boleh dibaca 6 harakat sahaja. Siapa nak salin, salin. Tapi baik salin. Sebab apa? Mungkin keluar soalan. Ustaz tanya, nyatakan mat-mat yang hanya dibaca 6 harakat. Maka jawapannya ada di whiteboard. Tuan-puan kena salin lah ya. Siapa tak mampu salin, ambil gambar. Okey, kita mulakan 2 harakat. Mat apa yang boleh? Sabarlah dulu. Nak tahu apa jawapannya, tuan-puan boleh refer kepada nota ustaz yang 4 keping tu. Silakan jawab. Yang pertama tadi jawab apa puan? Mat asli. Pandai. Dah tentulah mat asli ustaz. Maknanya, bila ustaz masukkan 2 harakat, dia tak boleh baca 2, 4, 6. Tak boleh baca 4, 5 dan tak boleh masuk dalam kategori 6 harakat. Kalau masuk juga, maka hukum bacaan kita makruh.
Dia tak merosakkan makna tapi tetap kesalahan kecil dalam pembacaan Quran. Okey, lagi mat apa lagi? Mat badal. Lagi 3. Mat apa lagi? Mat iwad. Patutnya mat iwad dulu tadi. Kalau ikut susunatul dalam buku dalam nota tajuk ustaz, mat iwad, lepas tu baru mat badal. Lepas tu mat yang keempat. Mat arid disukun? Mananya? Tengok betul-betul. Ni keluar dalam tak isa ni. Lupalah. Mat silah. Nanti dulu. Mat silah qasirah. Lagi? Barulah mat tamkin. Lagi? Mat tabriyah. Dah cukup. Cukup. Inilah 6 jenis mat yang mesti dibaca berapa rakaat? 2 rakaat haji. Apa makna 2 rakaat? 2 kiraan. Macam mana nak kira? Dengan jari lah. 1, 2. Ataupun 2 kiraan ataupun 2 detik, 2 saat. Kata arwah tok guru saya dululah. Jadi tuan-tuan pegang elok-elok ni. Hanya 6 mat ini saja yang boleh dibaca 2 harakat. Maka tak boleh baca 4, 5, 6 harakat pada dia. Kalau dia juga baca 4, 5, 6, maka hukum bacaan kita jadi makruh. Okey, setakat ni faham ke tidak ni 6 jenis mat ni? Sekali lagi sebut. Mat-mat apa yang dibaca 2 harakat je? Mat asli. Terus iwad. Lagi badal. Terus silah qasirah. Lagi tamkin. Lagi satu. Tuan-puan tak payah hafal. Kalau keluar dalam periksa, mungkin ustaz buat jadual macam ni, tapi kat sini ustaz kosongkan. Puan-puan kena sebut, nyatakan mat-mat yang dibaca mengikut kategori harakat tersebut. Maka tuan-puan kena isi tempat kosong lah. Boleh ke jawab macam ni? Boleh, tapi kat sana ustaz tak bagi jawapan lagi. Sabar. Tuan-puan, tengok tu, 2, 4, 6 harakat. Mat apa yang boleh dibaca 2, 4, 6? Dah tentu? Mat lin dulu. Bagus. Lagi satu je? Mat arid disukun. Dah, muktamad. Ini sahaja mat yang boleh dibaca 2, 4, 6, iaitu melibatkan mat lin dengan mat arid disukun. Kan senang tu. 2 mat aja yang boleh baca 2, 4, 6. Bermaksud di sini tuan-puan, kita ada pilihan. Boleh buat 2, ataupun nak buat 4 pun boleh, buat 6 pun boleh. Ustaz, kalau buat 5 boleh tak Ustaz? 5 tak digalakkan. Pasal apa? Dalam kesenaran harakat ni tak ada 5 harakat. Dia 2, 4, 6 sahaja kat sini. Ya. Kalau nak 5 harakat, sekejap lagi kat sini. Kat bawah ni, kategori yang ketiga. Okey. Jadi tuan-puan, ingat ya, 2, 4, 6 harakat melibatkan mat apa sekali lagi sebut? Mat lin dan mat arid disukun. Okey. Seterusnya, kategori 4 atau 5 harakat. Mat apa? Dah tentu mat wajib muttasil. Lagi satu, adik-beradiknya mat jaiz munfasil. Jangan salah hijau tuan-puan ya. Siapa jawab mat jaiz muttasil, maka ustaz tolak markah kat situ ya. Ustaz tolak markah kat situ. Okey, jadi sekali lagi diulang. Mat apa yang boleh dibaca 4, 5? Wajib muttasil. Lagi satu, mat jaiz munfasil. Okey, cuma ustaz nak ingatkan. Okey ya. Yes, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, cuma saya nak ingatkan, untuk mat wajib, dia ada sedikit kelebihan. Dia boleh baca 6 harakat je. Jadi haji kena buat note kat sini ya. Mat wajib muttasil boleh dibaca 6 harakat jika wakaf. Ingat tak ustaz ajar dulu? Mat wajib muttasil boleh dibaca 6 harakat jika wakaf. Habis tu 4, 5 tadi ketika bila? Ketika wasal. Bagus. Dan tuan-puan jangan risau. Nanti dalam Quran, banyaknya mat wajib ni ketika wasal. Sekali-kali je kita jumpa ketika wakaf. Kalau puan-puan mampu, napas panjang, silakan bacalah 6 harakat. Dianjurkan oleh para ulama. Okey. Tuan-puan, last sekali 6 harakat je. Mat apa? Oh, mat sila tawilah satu lagi. Lupa pula kita. Ya Allah Akbar. Ya. Mat yang ketiga, mat sila tawilah. Baik. Terima kasih puan ya. Bagus. Mat silah tawilah juga dalam kategori 4, 5 harakat ya. Jadi ingat tau, nanti dalam ujian kalau keluar soalan ni, kalau keluar lah, kalau tak keluar jangan marah ustaz. Ini soalan ramalan, kalau keluar alhamdulillah. Maknanya nanti kalau ustaz tulis perkataan 2 harakat, 2, 4, 6, 4, 5 atau 6 harakat, tuan-tuan perempuan kena isi tempat kosong,
maka inilah jawapannya. Ya, sekali lagi diulang, mat yang dibaca 4-5 harakat mat apa? Wajib mutasil, jaiz munfasil dengan silah tawilah. Kalau Ustaz tukar nama mat silah kubra, boleh tak? Apa-apa tak pasti boleh tak boleh. Ustaz macam nama lain je Ustaz. Sebenarnya bolehlah, sama. Sama bagi mat silah tawilah. Juga dikenali mat silah kubra. Tak sampai seminit Ustaz sebut tadi. Mat silah kubra. Minta maaf lah Ustaz, kami pelupa. Allahu Akbar. Nampak ni Ustaz tulislah kat sini mat silah tawilah atau kubra. Senang kat situ ya. Jadi tuan-puan, inilah dia 3 jenis mat yang terlibat dengan bacaan 4-5 harakat. Dan yang terakhir je 6 harakat mat apa je? 6 harakat mat apa? Dan tentu mat fara' atau istifham lah nama lain bagi dia ya. Istifham. Lagi mat apa lagi? Mat ta'zim. Lagi? Jawab je lagi macam ni. Semua mat lazim. Habis cerita. Semua mat lazim kena baca 6. Betul tak? Jadi tak payah sebut detail. Mat lazim kalimah musaqqalah, mat lazim kalimah mukhafat, tak payah. Haji jawab semua mat lazim. Habis cerita. Semua mat lazim maknanya melibatkan berapa mat? Ada 4 jenis mat lazim. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi yang ketiga, semua mat lazim lah. Saya cerita ya. Jadi tuan-puan, sekali lagi diulang. Mat yang hanya boleh dibaca 6 harakat. Mat fara' atau istifham. Sebut. Atau istifham. Lagi. Mat ta'zim. Lagi satu. Semua mat lazim. Cuma mungkin ingatlah mat lazim tu ada 4 adik-beradiknya kan. Jadi tuan-puan, dengar je mana-mana ustaz sebut mat lazim, maka tuan-puan jangan fikir harakat lain, melainkan 6 harakat pada mat tersebut. Okey tuan-puan, setakat ni faham tak carta yang ustaz buat ni? Carta ni ustaz buat setelah kita habis belajar. Sebelum belajar tu ustaz tak pernah buat benda ni dulu kan. Sebelum ni saya tak pernah tunjuk lagi. Tapi bila dah habis belajar, baru saya tunjukkan kategori harakat bagi hukuman. Okey. Tuan-puan ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ada soalan tak? Jadi, ustaz kami nak kena hafal ke semua ni? Tak payah hafal, tetapi Haji fahamkan. Haji boleh bawa nota ustaz ni ke mana-mana, kita boleh bawa rujuk ya. Kalau masa bulan Ramadan nanti ada kan kawan kata maklin, maka tuan-puan kena baca berapa harakat? 2, 4, 6. Tiba-tiba kawan tersebut mat ta'zim. Berapa harakat? 6 harakat. Kejap ustaz, saya baru nak mencari mana mat ta'zim. Kat situ mat ta'zimnya. Allahu Akbar. Nak macam mana tuan-puan? Kita ni baru dapat belajar macam ni. Dulu tuan-puan tak ada kita belajar gini. Sekarang ni baru dapat belajar gini. Alhamdulillah. Okeylah tuan-puan, ada soalan nak tanya Ji? Puan, ada soalan nak tanya? Tak ada? Ke tak tahu nak tanya apa ustaz? Saya tak fikir lagi soalan. Nanti balik rumah kalau saya ada soalan, saya tanya dengan ustaz. Boleh, silakan, tak ada masalah. Ambil gambar, tanya pada saya. Sekiranya tuan-puan baca Quran, tak tahu nak baca berapa harakat, ragu-ragu. Nak baca 2 ke, 4 ke, 5 ke, 6, ragu-ragu. Tak pasti berapa hukum matnya, boleh tanya pada saya bila-bila masa, insya-Allah. Okey tuan-puan, sebelum kita tutup cerita hukum mat ni, ada satu lagi perkara saya nak bincang pada tuan-puan. Sebenarnya kan, 14 hukum mat yang kita belajar ni, tuan-puan tahu tak? Ada 2 sebab utama berlakunya hukum mat tersebut. Ada berapa sebab? 2 sebab utama. Jadi, faktor ataupun sebab berlakunya hukum mat. Ini pun tak ada nota ni dalam buku tajuk ustaz. Tak perlu ustaz bagi tahu tambahan. Okey. Dia ada 2 faktor ataupun 2 sebab. Yang pertama, sebab kaedah penulisan. Satu lagi, ni yang pertama. Yang kedua, sebab makna ayat. Perasan tak? Sepanjang kita belajar hukum mat, ada tak hukum mat, kebanyakannya hukum mat, kita tak payah tengok makna. Sebaliknya kita tengok kaedah penulisan, formula hukum mat. Ingat tak antaranya yang paling utama mat asli. Mat asli masa kita belajar dulu, adakah saya suruh tengok makna ayat? Tidak. Sebaliknya kita kena hafal. Tak ingat hafal hukum pula. Hafal formula hukuman asli. Tuan-puan, sila jawab. Apakah formula basic kepada hukuman asli? Hukuman asli huruf matnya berapa? 3. Alif,
Wow, ya. Ya tu semua dah tahu dah. Alhamdulillah. Tutup mata boleh jawab Ustaz. Tapi apakah formula yang menyebabkan berlakunya hukum mat asli? Cuba sambung ayat Ustaz. Alif mati sebelumnya. Sambung ayat Ustaz. Sebelumnya berbaris satu di atas. Bukan saya suruh ulang ayat saya tadi. Tak apalah Ustaz, kami dah ulang. Nak macam mana? Sekali lagi diulang. Formula yang pertama nak kena mat asli. Alif mati sebelumnya. Berbaris satu di atas. Okey, ayat kedua sambung. Waw mati sebelumnya. Baris satu di depan. Itulah namanya formula. Ketiga, ya mati sebelumnya. Ui, pandai, baru ingat Ustaz. Itulah namanya mat asli. Dan tuan-puan, itu namanya kaedah penulisan. Itu bukannya makna ayat. Betul tak? Jadi rupa-rupanya banyak hukum mat yang kita belajar Ji, dia berlaku atas sebab kaedah penulisan. Antaranya sudah tentu nombor satu, mat asli. Lepas mat asli, mat apa? Mat lin. Lepas mat lin, mat apa? Tengoklah nota Ustaz. Mat iwad. Lepas mat iwad, mat apa? Mat arid dia sukun. Ni semua mat yang berlaku atas sebab kaedah penulisan. Lagi nombor 5, mat badal. Tak payah tengok makna ayat pun. Nombor 6, mat wajib muttasil. Pun tak payah tengok makna ayat. Terus tengok, ingat formula kaedah penulisan, maka dia akan jadi mat wajib muttasil. 7, mat jaiz munfasil. 8, mat silah qasirah. Juga tak perlu tengok makna ayat. 9, mat silah tawilah. Pun tak payah tengok makna ayat. Lagi 10, mat tamkin pun tak payah tengok makna ayat. 11, mat farak dia kena tengok makna ayat. Puan-puan jangan main sebut semua hukum mat. Puan-puan tengok dulu. Mat farak dia kena tengok makna ayat. Lagi, mat apa lagi? Mat tabliyah kena tengok makna ayat. Lagi? Mak lazim, pandai. Mak lazim tak payah tengok makna ayat kan? Lagipun mak lazim kan, kalau contohnya mak lazim harfi, dia berlaku pada huruf rahsia. Betul? Jadi kita boleh katakan 11 ni semua mak lazim. Tuan-puan, tolonglah kopi. Mana tahu keluar dalam periksa. Ustaz tanya, Ustaz bagi soalan, tolong senaraikan nama-nama mat yang terlibat berlakunya mat itu atas sebab kaedah penulisan. Maka melibatkan berapa belas? 11 hukum mat. Mesti berlaku atas sebab kaedah penulisan. Maknanya tuan-puan, kita tak payah tengok makna ayat tersebut. Tapi kena ingat, ada juga mat yang berlaku atas sebab makna ayat. Antaranya tadi mat apa tadi? Mat farak. Betul. Ataupun nama lain? Mat istifham. Lagi 2, mat tabriyah. Dan satu lagi, yang ketiga, mat ta'zim. Jangan lupa. Jadi, 3 hukum mat ini mesti berlaku atas sebab makna ayat. Manakala 11 atas sebab kaedah penulisan. Jadi tuan-puan, maknanya kalau kita tengok carta yang Ustaz buat ni kan, maknanya kebanyakan hukum mat tu berlaku atas sebab kaedah penulisan Ji. Maka itu sebab dulu masa saya belajar, masa tu kita budak-budak, kita remaja, tak ada masalah lah nak menghafal. Ya macam tadilah formula tu saya kena hafal dulu tu. Kalau tak hafal, jawabnya kena rotan tuan-puan. Macam tadi saya tak gamak lah nak rotan tuan-puan. Tapi tuan-puan kena hafal. Kalau nak kita mahir dalam hukum mat tu, tuan-puan kena ingat formula dia. Alif mati sebelumnya baris satu di atas, waw mati sebelumnya baris satu di depan, ya mati sebelumnya baris satu di bawah. Itu mat asli baru. Kalau mat lin, apa formulanya? Tak ingat dah tu. Waw mati atau ya mati sebelumnya baris satu di atas dan selepasnya ada satu huruf dan kalimah itu diwakafkan. Itulah kaedahnya. Dan kaedah tu Ustaz dah ajar ke belum? Dah ajar, cuma kami tak ingat lagi Ustaz. Pasal apa banyak sangat hukum mat. Kalau Ustaz ngajar 1-2 hukum mat dah lama kami ingat dah. Nak buat macam mana? Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan kena sedar je, tuan-puan ya, bahawa apa yang kita sebut tadi itulah namanya kaedah penulisan. Bagaimana dengan mat iwad? Mat iwad, macam mana nak kenal basicnya? Alif mati ataupun sebelumnya berbaris. Biasanya kalau baris 2 tu mat iwad lah tu.
Mak lain tak guna pada dua di atas, melainkan mak iwal. Alhamdulillah. Kalau mak ada sukun, mak badan dan mak berikutnya, puan-puan tengok sendirilah dalam tahu ustaz tu apakah kaedah cara nak mengenalnya, maka itu merujuk kepada kaedah penulisan. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Tapi kan, kalau tuan belajar mak farak, belajar mak tabriyah atau takzim, rupa-rupanya ulama suruh kita tengok makna ayat dulu, baru jadi mat tersebut. Ya? Sebagai contoh, mat farak, dia mesti ayat yang berkenaan dengan apa, Ji? Persoalan ataupun pertanyaan. Dan ayat persoalan pertanyaan ada berapa dalam Quran? Ada 3 je kan? Az-Zakaraini, Allahu dengan Al-Ana. Betul? 3 tu je. Kalau mat tabriyah, melibatkan kalimah penafian yang berbentuk la. Lam alif mati di atas la. Lam alif mati di atas la lah. Lam alif mati di atas la, ya. Okey, tuan-puan, bagaimana dengan mat ta'zim? Dia mesti melibatkan apa, Ji? Ayat memperagung, memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan la ilaha illallah. Dah cukuplah tuan-puan. Saya tak berniat untuk nak detailkan satu persatu sebab hukum mat tu banyak. Jadi hari ini sebagai penutup kepada kuliah kita hukum mat, tuan-puan kena faham 2 carta ini. 2 nota yang Ustaz bagi di whiteboard ni. Yang pertama kategori harakat, yang kedua faktor ataupun sebab berlaku hukum mat dalam Quran. Dan jadual ini tak tahulah, kalau keluar soalannya dalam periksa, tapi kalau tak keluar, jadikan ia sebagai panduan ilmu pada kita, ya. Tapi kalau keluar, puan-puan boleh jawab tak? Misalnya ni Ustaz bagi kategori harakat ni kan, Ustaz kosongkan petak-petak ni, tuan-puan boleh jawab? Boleh. Boleh jawab bagi mereka yang datang kuliah Ustaz sahaja. Yang tak datang kuliah memang meraba-raba. Memang tak ada jawapannya dalam buku. Tuan-puan kena datang kelas Ustaz, dapat jawapannya di sini. Alhamdulillah. Begitu juga dengan faktor ataupun sebab berlakunya hukum mat. Ada berapa sebabnya? Ada 2. Ada 2 sebab dan tuan-puan kena bagi tahu Ustaz mat-mat apa yang terlibat seperti mana yang ada di whiteboard ini. Tuan-puan salin je lah jawapannya, ya, insya-Allah. Okey tuan-puan, sebelum Ustaz nak ajar ataupun sebelum kita bicarakan tentang hukum yang lain, tuan-puan ada apa-apa nak tanya dengan saya? Hari ini saya rasa beginilah, saya nak baca Quran dengan tuan. Sebab dah 2 minggu dah kita tak ada baca Quran kan. Kita nak baca Quran hari ini, kita nak habiskan 3 surah lazim. Lepas tu kita nak baca surah Al-Baqarah ke Ali Imran ke sambungan bacaan kita. Dan saya nak soal jawab sangat-sangat hukum mat dengan tuan-puan. Boleh ke? Tuan-puan nak jawab ramai-ramai ke seorang-seorang? Dah tentu ramai-ramai lah Ustaz. Kalau seorang-seorang gamuknya saya balik. Ustaz sekejap lagi ya tuan-puan. Jangan balik tuan-puan. Ya. Kita jawab ramai-ramai boleh? Ya, dan siapa-siapa yang tak reti nak jawab ataupun lambat memikirkan jawapan tu, tuan-puan dengarlah jawapan daripada kawan kita yang lain. Okey, hari ini kita fokus hukum mat ya. Jadi minggu depan saya tak akan sentuh lagi hukum mat. Minggu depan kita masuk hukum rok, hukum yang barulah insya-Allah. Sempat ya. Kita ada 2 bulan lagi, 2 bulan setengah untuk kita ulang kaji dan belajar, dan tuan-puan nanti awal bulan Februari maybe tuan-puan ada ujian dengan ustaz ya, insya-Allah. Okey, tuan-puan, kita nak baca surah Al-Baqarah dululah. Tak silap Ustaz. Al-Baqarah dah habis ke? Ke Ali Imran? Al-Baqarah lagi kan? Ayat berapa? Lepas habis baca surah Al-Baqarah, baru kita habiskan 3 surah lazim lagi. 3 kul. Okey, hari ni surah Al-Baqarah lagi ke? Ayat berapa? 268. 268. Ya betul-betul saya tanda ni 268 betul. Muktamad. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ayat 268 surah Al-Baqarah, mari kita baca. Dan kalau dapat habiskan sikit lagi surah Al-Baqarah ni bagus juga. Nanti baru kita fokuskan kepada 3 kul lagi ya dalam jilid yang ke-10 kita insya-Allah. Okey, sama-sama ikut Ustaz baca surah ini dan perhatikan semua hukum mat yang kita dah belajar. Tapi ingatlah tuan-puan, bukan semua hukum mat ni selalu kita nampak. Kata ulama, ada hukum mat yang selalu kita jumpa. Ada hukum mat yang jarang-jarang kita jumpa. Jadi hukum mat yang selalu kita jumpa, tak lain tak bukan antaranya mat asli, mat arid dan sebagainya. Ya. Okey, ready ikut Ustaz sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Ada dulu ada kemudian ya, tak mengapalah, yang penting cukup nafas sampai bil fahsya. Okey, cuba tengok kalimah ini, sebut nama hukumatnya asyaitanu. Mak apa ni? Mat asli kat mana? Fa, mat asli, pandai. Lagi satu bil fahsya. Mak wajib mutasil. Dan tuan-puan tahu tak? Inilah mak wajib mutasil yang berlaku ketika wakaf. Dan kalau wakaf berapa harakat yang dianjurkan tu? Kat whiteboard Ustaz tulis 6 harakat J. Kalau wakaf kamu bacalah 6 harakat pada dia. Kalau mampulah, tidaklah menjadi mandatory ataupun wajib. Tapi kalau kamu tak mampu baca 45 pun okey juga, tak ada masalah ya, tapi sebaiknya 6 harakat. Sambung. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Maghfiratan minhu wa fadla. Tengok kalimah ini, wallahu, mat apa? Mat asli. Wa fadla, mat aiwat. Yang lain tak sempat nak jawab. Ada kawan dah jawab dulu. Ya, tak mengapa. Itu satu ilmu pada kita tahniah. Alhamdulillah. Sebut sekali lagi. Wa fadla, mat apa? Mat aiwat. Kat mana mat aiwatnya? Kat ujung dah. Ujung ayat tu. Nampak tak? Lam alif bagi 2 kan? Bagi 2 tu biasanya mat aiwat, tuan-puan ya. Wallahu wasi'un alim. Ini senang je. Alim. Iyalah, mat apa? Mat alif li sukun. Terima kasih. Tak apalah mengikut Ustaz. Kan kami selalu rajin ikut Ustaz. Memanglah elok tu ikutlah, alhamdulillah. Tapi jawapannya mat alif li sukun. Berapa harakat pada dia? Baru Ustaz tengok. Kalau puan tak ingat, dia punya harakat, puan susah nak rujuk nota Ustaz ni kan? Puan rujuk nota di whiteboard. Kan ada, mat alif sukun mesti dalam kategori 2, 4, 6 harakat. Sambung. Yu'til hikmata man yasha. Di ujung sekali. Yasha. Mat apa? Mat wajib mutasil. Kalau tuan-puan belajar peringkat lebih tinggi lagi, mungkin akan datang puan-puan dah dapat sijil dengan Ustaz kan? Puan-puan sama peringkat diploma ataupun degree. Nanti mereka akan jawab apa tahu? Mat wajib mutasil arid disukun. Ditambah perkataan arid disukun. Jadi tuan-puan jangan terkejut. Itulah mat yang saya dah ajar dalam peringkat sijil. Jadi tuan-puan cuma di peringkat diploma degree disebutnya mat wajib mutasil arid disukun. Dia lebih detail lagi ya. Tapi kalau tuan-puan sebut mat wajib mutasil saja pun okey, tak ada masalah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Utiya khairan katsira. Okey, dengar saya sebut ni. Utiya, mat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Mat B. Mat B. Mat badal. Puan-puan, sedar tak kita bahawa Quran yang kita pakai ni Quran tajwid. Dia ada nombor. Dan puan-puan ada tak nota ni? Ni namanya talian hayat. Tuan-puan boleh rujuk selalu kat sini sebenarnya. Nampak tak? Innallaha ya'lamu. Hanya satu mat saja ada pada bacaan tadi. Fa innallaha. Nama Allah mat apa? Ingat nama Allah. Ingat mat apa? Ketika
wasal ji. Maknanya tiap-tiap hari yang kita duk takbir tu Allahu Akbar, namanya mat asli. Tapi kalau kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, mat apa pula nama Allah tu? Mat arid disukun. Terima kasih. Jadi janganlah lupa tuan-puan, ketika takbir nama Allah mat asli, ketika bertahlil la ilaha illallah, mat apa? Arid disukun. Mungkin keluar soalan tu dalam periksa. Jadi tuan-puan, biasanya tak susah nak jawab ya. Nama Allah ni ketika wasal mat asli, ketika wakaf padanya mat arid disukun. Okey, sambung. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Okey, hujung sekali. Ansar. Sudah tentu mat arid disukun. Sambung. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kenapa bacaan tuan-puan ni sendu je Ustaz dengar ni? Ya Allah, macam mendung je cuacanya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekali lagi dengar ya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Okey, tunjukkan saya mana mat asli. Sadaqati, as-sadaqati. Betul. Satu. Yang kedua, fa ni'imma. Mat apa? Mat asli. Lagi? Tak ingat, tak tahu. Ustaz tak ada apa-apa pun kat situ tulisan dia. Jawapannya hi di hujung tadi ji. Bila kita wakaf jadi mat apa? Mat asli. Mana kita tahu? Jawapannya cukup syarat untuk jadi hukuman. Puan-puan nampak tak? Ha di bawah hi, ya di atas ya. Bunyinya hiya ketika wasal. Ketika wakaf hi dua harakat. Kenapa jadi hi dua harakat ji? Sebab ya tu sudah jadi mati bila wakaf. Jadi ya tu kalau mati, sebelumnya ha baris mana tu? Cukup syarat jadi mat. Tuan-puan baik salin ataupun gariskan dekat hiya tu, gariskan kat bawah tu, tulis mat asli dalam braket jika wakaf. Nampak? Bacaan macam ni tuan-puan kena belajar berguru. Tak boleh, guru kita tak boleh semata-mata dengan buku. Kalau dekat buku tu ada tulis apa-apa tak? Tak ada. Tapi kalau puan-puan berguru dengan mana-mana ustaz ustazah, nanti dia khabar. Ustaz ustazah akan khabar. Kalau kamu berhenti kat situ, kamu jadikan dia mat asli dua harakat. Kenapa jadi mat asli? Cukup syarat. Cukup syarat lah. Ha, ya mati sebelumnya berbaris satu di bawah. Cukup syarat jadi mat asli. Kesambung. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Okey, satu mat je saya nak puan-puan jawab. Al-fuqara. Mat wajib muttasil. Pasal apa tahu? Dulu arwah Tok Guru saya kata, lepas huruf mat ada hamzah biasa tu. Nampak hamzah biasa je yang biasa duduk seorang-seorang tu kan? Atau hamzah biasa. Maka fuqara ra tadi kena jadi mat wajib muttasil. Sambung. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir. Mat apa? Iyalah mat apa? Mat adik disukun. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha.
Innallaha yahdi man yasha. Nanti dalam periksa ada soalan bentuknya macam ni tahu. Ustaz bagi ayat, tuan-puan kena cari hukum tajwidnya. Ataupun carikan contoh kalimah yang ada hukum tajwid yang Ustaz minta. Okey, andai kata dua baris tadi, carikan saya mad wajib muttasil. Iya, itulah mad wajib muttasil. Betul lah tu. Ustaz kalau saya salin yasya saja okey tak Ustaz? Okey, betul juga. Main tu tak payah salin pun tak apa. Tunjukkan saya mana mad asli. Ha? Hudahum sebut. Ambil lah atas dulu, lepas tu wala tu juga mad asli. Kinnallaha, nama Allah juga mad asli. Lagi Yahdi. Terima kasih, bagus Ji. Ustaz, banyak-banyakkanlah keluar soalan mad asli. Kami pandai mad asli, Ustaz, tak ada masalah. InsyaAllah. Mad itu banyak. Ya. 271 sebelum atas dia. Kenapa? Ankum min sayyi'atikum. Tu mak apa? Yes, MSBB, mak syibih bil badal. Ustaz rasa MSBB mungkin tak keluar dalam periksa, kesian perempuan termenung. Perempuan termenung memikirkan ni mak badal ke MSBB. Mungkin tak keluar lah. Tapi jangan, walaupun itu tak keluar, mungkin soalan lain akan keluar lah. Jadi tuan-puan, biasanya mak yang payah-payah ni ataupun mak yang melibatkan perempuan kena fikir lama ni, Ustaz tak keluar kalau dalam ujian ni ya. Tapi kalau perempuan sambung peringkat diploma degree akan datang, ada keluar tu soalan macam tu. Jadi tak mengapalah. Okey, soalan saya pada ayat tadi, ayat 272 tadi, carikan saya kalimah yang layak jadi madlin jika wakaf. Termenung lama pula. Laisa. Mula-mula laisa lah dulu. Laisa bila wakaf, baca lah. Lais, mat apa? Maklin. Alaika bila wakaf, mat apa? Maka itulah jawapannya. Jangan tuan-tuan puan duk terpinggir-pinggir cari ustaz. Maklin saya kena cari kat ujung ustaz. Tuan-puan sampai tahun depan pun tak akan jumpa maklin. Jadi tuan-puan, maklin dengar molek-molek, tak semestinya berlaku di hujung ayat. Maybe di awal, maybe di tengah, dengan syarat kalimah itu diwakafkan. Contohnya laisa wakaf, alaika wakaf, maka layak jadi maklin. Maklin berapa harakat? Ewa dua. Tengok whiteboard tu ha. 2, 4, 6 harakat. Perempuan yakinnya jawab 2. Kenapa jadi 2 saja? 2, 4 atau 6 harakat. Allah, Ustaz tak padam lagi apa yang Ustaz tulis kat whiteboard tadi. 2, 4, 6 harakat. Ingat tahu maklin ya. Sambung. Sambung ayat berikutnya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Min khairin fali anfusikum. Tunjukkan saya mad asli. Wa ma lagi tunfiqu. Dah cukup. Tunjukkan saya madlin. Min khairin. Wakafkan? Iya, jadilah madlin. Jadi nanti dalam ujian, kalau tuan-puan tak jumpa di hujung ayat, carilah di tengah ayat dengan syarat kita wakafkan maklin kalimah tersebut, maka jadilah dia maklin. Alhamdulillah ya. Jadi ginilah, tak apalah tuan-puan, kalau dalam periksa tuan-puan tak berapa pasti jawapan tu, puan-puan angkat tangan, nanti saya datang ke meja masing-masing, saya semaklah sedikit jawapan tuan-puan. Kalau ada yang tak berapa berkenan, tak berapa betul, mesti Ustaz khabar apa tahu? Puan, tu macam tak kena je, macam tak sedap je jawapan tu. Tuan-puan cepatlah padam. Cepat padam, jangan duduk lama-lama kat situ, padam cepat-cepat. Itu jawapan salah. Ataupun kadang Ustaz bagi clue, Ustaz kata apa? Macam tak sedap dia bunyi jawapan tu. Macam tak kena je, Ustaz kata je kan. Maka perempuan kena padam jawapan, cari jawapan lain. Tapi jangan pula, Ustaz, tolonglah bagi jawapan kat saya, Ustaz. Minta maaf. Yang tu minta maaf, Ustaz tak akan bagi jawapan. Tuan-puan cari sendiri jawapannya. Cuma saya boleh perbetulkan dah setakat mana yang tuan-puan salah pada jawapannya. Jadi pada ayat tadi ada 2 man asli dan ada 1 man maklin jika wakaf pada kalimah min khairin. Wakafkan?
Sambung. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tunjukkan saya mana mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Ibtigha'a. Cukup. Tunjukkan saya mad arid disukun. Allah ataupun wajhillah. Jangan kedikut menyalin perempuan. Perempuan salilah wajhillah. Barulah jadi mad arid disukun. Okey. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Okey, cuba sebut min khairin. Wakafkan. Mat apa? Sekali lagi mat lin. Cuba satu lagi. Ilaikum. Wakafkan. Mana pula ilaikum jadi ilaikum pula? Tuan-puan. Bila wakaf ilaikum kata ulama sama bacaannya. Ilaikum. Ikut. Maka kata ulama tak adalah mat lin kat situ. Pasal apa tak cukup syarat tuan? Sebab apa? Lepas huruf ia mati tu berapa huruf? Ilaikum lepas ia mati 2 huruf. Tapi kalau min khairin lepas ia mati berapa huruf? Yang tu dah layak jadi mat lin. Yang di hujung tadi bukan mat lin. Ingat je. Ilaikum wasal ke wakaf ke tak jadi mat apa-apa pada dia. Takat ni okey tak? Itulah namanya mat lin tau. Ustaz risau juga mat lin ni. Kadang-kadang pelajar mengadu dengan ustaz. Ustaz, betul ke ustaz buat soalan ni? Kenapa tak jumpa mat lin? La ilaha illallah. Puan, saya dah bertahun-tahun dah mengajar Quran. Mestilah betul soalan ni. Kalau salah, mesti pelajar lain pun mengadu. Ada seorang pelajar tu dia mengadu. Betul ke salah ke ustaz buat soalan ni? Betul. Puan carilah di awal, di tengah ayat ke. Dengan syarat kita wakafkan, maka jadilah dia mat lin. Macam tadi kan, min khairin tu tengah ayat kan? Tapi kalau kita wakaf jadi mat lin pada dia. Okey, tunjukkan saya mat asli. Banyak tu. Wa ma tunfiqu. Lagi satu. La tuzlamun. Ustaz soal, ustaz jawab. Jadi tuan-puan nak buat macam mana? Pelajar lambat sedikit mencari jawapan. Tunjukkan saya mat arid disukun. Tuzlamun. Lah, kenapa payah sangat? Itulah mat arid sukun. Tuzlamun di hujung ayat. Puan-puan, biasanya mat arid sukun ni biasanya berada di hujung ayat tau. Terutamanya dalam surah yang kita baca ni, surah Al-Baqarah. Sambung. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Okey, stop kat situ. Carikan saya kalimah ayat yang ada mad arid disukun. Sabilillah. Nama Allah tu bila wakaf confirm mad arid disukun. Carikan saya kalimah yang ada mad wajib muttasil. Ya, lil fuqara'i. Alhamdulillah. Ni antara bentuk soalan yang saya akan tanya dalam exam nanti. Tuan-puan tolong standby lah. Tolong pastikan bersedia untuk jawab soalan. Sambung. Sebelah ya. La yastati'una darban fil ard. Okey, nampak tak kalimah darban? Sebut. Cuba wakafkan je. Darba. Mad apa pula tu? Mad iwad. Terima kasih. Mana puan tahu? Cukup syarat lah. Apakah syaratnya? Alif mati sebelumnya baris 2 di atas. Itulah syarat nak jadi mad iwad. Sambung. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum.
Tak apalah, dah habis bateri. Dah habis bateri dah Ustaz. Allah, dah semput dah nampak kami Ustaz. Ustaz, berhenti lebih awal tak boleh ke? Boleh. Dengar saya baca. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Aminat ta'affuf. Boleh ke? Sampai situ boleh? Nafas. Ulang. Minat ta'affuf. Berhenti dah dulu. Gostan balik. Minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Iya, cukup nafas kalau kita baca macam tu. Cukup, insya-Allah, mudah-mudahan. Sambung balik, teruskan ayat berikutnya. La yas'alunan nasa ilhafa. Okey, selain daripada saya bagi ayat, tuan-puan nyatakan nama hukum, kemungkinan juga soalannya, Ustaz tanya begini, Ustaz bagi satu kalimah, tuan-puan nyatakan semua hukum pada dia. Pada kalimah ilhafa, sebut? Mat apa yang ada kat situ? Mat asli diikuti mat iwad. Mana satu nak jawab dulu, mat asli ke mat iwad dulu? Kena jawab mat asli dulu Ustaz, lepas tu baru mat iwad. Tapi kan, maklumlah dalam periksa, kadang-kadang kita ni nervous. Puan-puan bergebentur, bergemuruh jantung saya Ustaz. Maka saya jawab mat iwad aja Ustaz. Okey ke? Okey. Tapi hanya dapat markah untuk mat iwad sajalah. Mat asli tuan-puan tak dapat markah pasal tak jawab. Jadi kalau nak dapat markah penuh, kena jawab semuanya. Mat apa tadi? Mat asli dan mat iwad. Terima kasih. Jadi itu sebabnya, tuan-puan sekiranya perempuan tak berapa pasti ada berapa mat kat situ, cuit kawan sebelah, awak jawab berapa mat? Dia jawab 2, maka ikutlah jawapan ke kawan tadi, mungkin betul jawapannya. Alhamdulillah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Okey, tuan-puan, fa innallaha, mat apa? Fa innallaha, mat apa? Mat asli lah Ji, pasal nama Allah Ji. Nama Allah tu mat asli. Bihi sebelahnya mat asli pula, mat silah kasirah. Lajunya jawab mat asli ya. Tuan-puan, mana pula semuanya mat asli? Itu mat silah kasirah. Alim. Ma'arif disukun. Terima kasih. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Nahari sirran wa 'alaniyah. Okey, cuba ulang perkataan sirran. Bila wakaf sirra. Mat apa tu? Mat iwad. Terima kasih. Okey, bagaimana dengan di atas tu? Bil laili. Bila wakaf? Iya, mat apa? Mat lin. Terima kasih. Sambung. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sebut kalimah ini khaufun. Bila wakaf mat apa? Mat lin lah, mat lembut. Pasal apa? Cukup syarat lah bila kita wakaf. Tapi kalau tuan tak wakaf, maka sampai bila-bila tak akan jadi mat lin. Okey, bagaimana yahzanun? Ma'arif disukun. Terima kasih. Okey, cukup dulu sekadar itu ayat 274. Mari kita baca habiskan 3 kul. Sekejap boleh tak ni? 3 kul.
jilid 10 kita ya. Jilid 1 kita stop dulu situ, nanti minggu depan kita sambung ya pada ayat 275 surah Al-Baqarah. Tandakan. Okey, mari kita habiskan 3 kul. Ni, jilid yang ke-10. Puan-puan bawa tak ni? Jilid 10. Okey, kita habiskan 3 kul ya. Qul huwallahu, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Okey, agak-agak ada mat tak dalam surah ni? Mestilah ada, bukan agak-agak lagi, mesti ada. Tuan-puan, tak ada surah yang tak ada mat. Mesti ada hukum mat. Surah paling pendek surah apa? Dah tak tahu pula. Surah paling pendek surah? Mana ada surah Inna A'taina? Surah Al-Kautsar. Sebut? Tuan-puan pergi tanya anak cucu di rumah. Rupa-rupanya surah-surah Quran ni ada nama. Yang tuan-puan duk baca Inna A'taina itu namanya surah Al-Kautsar. Ada mat tak? Ada. Itu surah paling pendek je. Apatah lagi surah yang panjang. Mesti ada hukum mat. Termasuklah surah Al-Ikhlas. Mari ikut Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekali lagi kita ulang dan saya yakin semua kita dah hafal surah ini, tak ada masalah ya. Okey, tapi kena ingat dalam surah ini juga ada hukum mat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, mat apa yang ada? Mat asli kat mana? Nama Allah, pandai. Di ujung tadi? Ahad, ada mat tak? Tak ada. Yang kita duk dengar dek-dek tu bukan mat. Itu namanya qalqalah. Betul? Jadi tuan-puan jangan salah faham dengan hukum mat ya. Di ujung tadi bukan hukum mat tapi lebih kepada qalqalah. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mat apa? Mat asli aja. Sebab ada nama Allah, betul? Setiap kali jumpa nama Allah dibaca wasam macam tadi, yang maka layak pada dia mat asli. Lam yalid wa lam yulad. Ada mat tak? Ada. Sekadar mat asli. Kat mana? Yu. Yulad. Yu tu adalah mat asli. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga mat. Mat apa? Lahu. Mat silah qasirah. Pandai. Dan tuan-puan itu bukan mat asli tau. Jangan salah faham. Dan tuan-puan kena ingat juga, mat silah qasirah dinamakan dengan juga mat silah sugra. Mat silah apa? Sugra. Terima kasih. Jadi dalam surah Al-Ikhlas, hanya kita jumpa mat asli dan hanya kita jumpa mat silah qasirah saja je. Ya? Sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Tuhanku Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Dia, yakni Allah, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tiada sesuatu pun yang setara ataupun setanding dengannya. Itulah makna bagi surah Al-Ikhlas. Sambung surah sebelahnya, surah Al-Falaq. Surah apa puan? Al-Falaq. Jangan salah faham tahu. Ada satu lagi surah namanya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu dimulakan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Yang ni dimulakan dengan qul a'udzu. Kan lain tu. Okey, sekali lagi ikut ustaz ya, surah yang kedua kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, walaupun surah ni pendek, sama juga. Dia ada hukuman. Cuma kita kena carilah hukuman apa yang ada pada dia. Sekali lagi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, qa tu pastikan tebal tahu. Jangan falaq bunyi ke pula. Kalau ke bukan huruf qaf, itu huruf kaf. Hati-hati. Dan dia tidak boleh melantun. Kalau huruf kaf tak boleh melantun. Tapi kalau qaf boleh melantun macam tadi lah. Okey, apakah mat yang kita jumpa? Mat asli saja pada a'udzu. Cuba sebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ada tak mat? Ada mat asli kat mana? Syarri ma. Itu saja mat asli pada ayat yang kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya nampak ada mat asli. Kat mana? Ra dengan iza. Dua-dua mat asli. Dan tuan-puan pastikan ada beza tak antara ra dengan iza. Apa bezanya ustaz? Ra itu hurufnya tebal. Iza itu hurufnya nipis. Jadi itulah perbezaan. Tapi hukum tajwidnya sama tak? Mat apa? Mat asli. One more. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Saya nampak mat asli saja. Kat mana? An-naffa. An-naffa dengan tha. Dua-dua tu. Dekat-dekat tu, dua-dua mat asli. Dan mat lain tak ada dalam ayat tadi. Ulang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya nampak ada dua mat asli. Silakan. Ha dengan idza. Pandai. Rupa-rupanya surah Al-Falaq ni kebanyakan hukum matnya mat apa? Mat asli aja. Mat lain tak jumpa pula dalam surah ini. Okey, sekali lagi diulang surah yang sama, tengok terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mencipta sekalian makhluk. Min syarri ma khalaqa. Khalaqa, dari kejahatan makhluk-makhluk yang dia cipta. Tuan-puan, semua makhluk yang ada sama ada dalam muka bumi Allah ini ataupun di luar planet ini, semua Allah yang cipta, termasuklah iblis dan syaitan. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha berkuasa kepada semua makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih kuasanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada bahaya gelap apabila ia datang. Silakan mat apa yang ada tadi. Mat asli kan? Gha dengan idza. Mat asli saja dalam surah ini ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya ataupun kejahatannya. Jadi tuan-puan, ramai ustaz-ustaz dah sebut dah. Surah ini antara surah yang boleh digabungkan dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya, iaitu 3 kul lah tadi. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan satu lagi qul a'udzu birabbin nas. Tujuan utama untuk apa? Tak lain tak bukan kita nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan makhluk-makhluk, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Yang bahaya ni tuan-puan, tak kira lah nampak tak nampak, semua bahaya belaka. Kadang-kadang orang dengki kat kita, orang bagi sihir dan sebagainya. Maka itu sebab saya mengesyorkan pada tuan-puan sebelum tidur, malam kan, sebelum kita tidur lelapkan mata tu, bacalah 3 kul sekejap. Bukannya lama pun, 3 kul aja. Tapi baca dengan elok, dengan bertajwid, dengan dengungnya cukup, dengan qalqalahnya ada. Jangan baca lintang bukang. Itu sebabnya ustaz saya dah baca 3 kul ustaz, tapi kenapa ada orang buat jahat pada saya? Mungkin cara bacaan kita tu salah tuan, tajwidnya lintang bukang. Itu sebab bacaannya Allah tak terima. Itu sebab Quran kena baca dengan tajwid. Hukumnya apa baca Quran dengan tajwid? Wajib, bukan sunat. Sunat tu hukum membaca Quran, tapi tak kala kamu nak membacanya, kata ulama, wajib dengan tajwid. Itu sebab tuan-puan, jangan salahkan sesiapa. Sebaliknya, tuan-puan kena muhasabah diri balik kita ni. Kenapa? Ustaz, saya dah selalu baca ayat kursi. Saya dah selalu baca surah ini, ayat ini. Tapi kenapa ada orang jahat kat saya juga, Ustaz? Kenapa saya ni asyik diganggu dan sebagainya, tak tenteram jiwa, hati dan sebagainya? Tuan-puan, bila saya ada soalan begitu pada saya jawab apa tahu? Senang aja. Tuan-puan, mungkin apa yang kita baca tadi tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan tuan-puan tahu tak, kalau nak beramal dengan ayat-ayat Quran, sebaik-baiknya dibaca dalam keadaan berwuduk. Ini pesan arwah tok guru saya. Kalau kita tak ada wuduk tuan-puan, macam-macam benda yang boleh ganggu kita. Kalau kita berwuduk ni setidak-tidaknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iblis dan syaitan. Itu sebabnya kalau puan-puan nak beramal dengan mana-mana ayat Quran, kalau boleh biarlah berwuduk ya. Ustaz, kalau lepas wuduk saya tiba-tiba saya batal wuduk macam mana? Yang tu kisah kemudian. Yang penting ketika nak baca ayat tadi dalam keadaan berwuduk. Cuba tuan-puan amalkan, insya-Allah Allah akan bagi perlindungan pada kita ya. Okey, last kali surah An-Nas. Apa makna An-Nas? Manusia. Kalau tadi subuh, yang ni manusia pula. Okey, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nampak? Kha tadi kurang tepat. Dengar ya.
min syarril waswasil khannas. Pastikan bunyi kha tu di atas kerongkong, bukan di tengah, bukan di bawah, di atas kerongkong. Maka dia ada bunyi ada bunyi macam seolah-olah nak keluar kahak. Gitulah kaedahnya. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya rasa insya-Allah tak ada masalah besar untuk kita baca surah ni. Cuma kena jaga kha tadi ya. Kha makhraj huruf kha tu pastikan di atas kerongkong. Okey. Sekali lagi kita baca, tengok hukum tajwid, hukum mat pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, mat apa? Mat asli. Manakala di hujung sekali nas, mat arid disukun. Mat asli, mat arid, itu saja yang ada. Malikin nas. Satu aja, mat apa? Arid disukun. Ilahin nas. Dua mat. Ilah asli, hinnas adik disukun. Min syarril waswasil khannas. Dua mat perkataan min syarril waswa. Mat apa? Asli. Al khannas adik disukun. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Alladhi mat asli fi sudur annas mat adik disukun. Senang aja ji. Mat asli 3 kali, lepas tu mat adik disukun sekali dekat ujung ya. Minal jinnati wan nas. Satu aja matnya adik disukun. Okey, last kali kita baca surah yang sama, perhatikan makna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang memelihara sekalian manusia. Malikin nas. Yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Alladhi waswisu fi sudurin nas.
yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesailah bacaan surah lazim kita. Ingat tak bermula daripada surah apa kita baca dulu? Surah Ad-Duha kan? Sampailah pada surah An-Nas hari ini. Lebih kurang tak silap Ustaz ada 21 ke 22 surah ya. Jadi alhamdulillah tuan-puan boleh amalkan semua surah ini, terutama dalam solat kita ya. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik, jadi minggu depan jangan lupa tahu kita bawa jilid yang pertama untuk habiskan surah Al-Baqarah dan seterusnya masuk surah Al-Imran dan berikutnya. Dan tuan-puan minggu depan saya akan terus mengajar hukum ra'. Hukum ra' ya, hukum ra'. Jadi puan-puan bawalah buku nota tajuk Ustaz Wajih Hijau macam biasa untuk kita belajar apa dia hukum ra' dalam Quran kita insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa buat latihan muka surat yang tertentu pada buku latihan kita. Siapa yang dah siap boleh hantar hari ini, siapa yang tak siap boleh hantar minggu depan ataupun bila-bila masa ya. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.